Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Fatin Rohanani binti Abu Talib. Okey, guru daripada Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi Cawangan Bakri dan Parit Bakah Muar. Okey, jadinya hari ini saya akan menceritakan beberapa surah iaitu surah Yunus dan surah Hud. Okey, kita akan kupas sedikit berkaitan dengan surah tersebutlah. Okey, jadi yang pertama sekali, okey, kita pergi kepada surah Yunus iaitu surah yang ke-10 di dalam Al-Quran dan mempunyai 109 ayat makiyah dan ada 3 ayat iaitu ayat 40, 94 dan 95 madaniyah. Okey, jadi apa yang terkandung dalam surah Yunus ini? Okey, kenapa nama dia surah Yunus? Sebab di akhir penceritaan surah Yunus ni ada menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Itulah sebabnya. Jadi yang kedua, apa yang terkandung lagi dalam surah Yunus? Kita tengok dekat ayat 57. Okey, ayat 57 iaitu maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yakni yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maksudnya intipati ayat 57 ni dia menceritakan matlamat turunnya Al-Quran tu. Okey, untuk apa? Yang pertamanya dia untuk merawat jiwa kita. Sebab tu orang kata kalau sedih bacalah Al-Quran, kalau hati tak tenang bacalah Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran ni lah yang merawat jiwa kita. Itu yang penting. Dan kita sebagai umat Islam wajib mempercayai Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, apa yang terdapat dalam surah Yunus ni? Okey, kita pergi dekat ayat 62 dan 63 iaitu berkaitan dengan wali-wali Allah. Okey, kita tengok apa maksud dia. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitu orang yang beriman dan mereka sentiasa bertakwa. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang tu layak digelar wali Allah ataupun tidak? Dia mesti ada 2 syarat. Syarat yang pertama ialah apa? Sentiasa beriman. Sentiasa beriman kepada Allah. Okey, yang kedua sentiasa bertakwa. Jadi cukup 2 ciri tu maka dia layaklah digelar wali Allah. Jadi cermin diri kita sama ada kita layak ataupun tidak untuk digelar wali Allah. Okey, itu yang kedua intipati yang ada dalam surah Yunus. Okey, kita tengok intipati yang ketiga, terdapatnya kisah Nabi Musa iaitu doa Nabi Musa untuk kaum Firaun. Okey, waktu tu kaum Firaun tu dia tak nak mengikut langsung apa ajaran yang dibawa. Okey, ajaran untuk menyembah Allah dia tak percaya. Okey, semua tu dia tak percaya. Dia tetap menyembah berhala. Jadi, pada ketika itu Nabi Musa pun berdoa. Okey, apa doa dia? Okey, kita tengok dekat ayat 88. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan di dunia." Okey, kaum Firaun tu sangat kaya. Banyak harta, banyak semua segala-galanya. Dia kaya dekat atas dunia. Okey, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia daripada jalan engkau. Maksudnya kaum Firaun tu dia tak mengikut pun ajaran Allah. Dia menyembah berhala, dia membuat kerja menyekutukanlah kiranya. Engkau ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Macam mana Allah memakbulkan doa Nabi Musa waktu ketika itu. Nabi Musa dah berdoa ni. Jadinya Allah makbulkan macam mana? Dengan waktu tu banjir dan semua kaum Firaun mati lemas. Okey, dan pada waktu ketika itu time diorang sebelum mati lemas tu lah barulah kaum Firaun tu nak bertaubat. Okey, nak bertaubat. Tapi waktu itu dekat ayat 90 lah. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya kerana hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga apabila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah, saya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang yang berserah diri. Waktu itulah baru dia percaya. Jadi 3 kali dia bertaubat tapi 3 kali tidak diterima. Allah tak terima. Waktu tu. Okey, jadinya Allah tu nak bagi pengajaran sampai sekarang jasad Firaun tu
diselamatkan, Allah selamatkan jasad Firaun tu, dan sampai sekarang jasad Firaun tu disimpan di museum dekat negara belah Arab sana, okey, untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan pengajaran kepada kita. Okey, siapa yang tengok tu kita dapat pengajaran sesungguhnya jangan kita tak percaya dengan apa ajaran yang dibawa. Okey, nanti Allah akan turunkan bala kepada kita. Okey, itu yang terkandung sedikit dalam surah Yunus. Okey, seterusnya kita pergi dekat surah Hud. Surah Hud iaitu surah yang ke-11 dan terdiri daripada 123 ayat daripada Makkiyah. Okey, jadi apa yang terkandung dalam surah Hud? Kenapa nama dia surah Hud? Okey, kenapa? Sebabnya dalam surah Hud ni terkandung, okey, terkandung beberapa kisah Nabi. Nanti kita akan share lah, kita tengok sikit-sikit, okey. Yang pertama, apa isi dia? Okey, yang pertama, kisah Nabi Nuh ayat 25. Ayat 25 hingga ayat 49 bercerita atau menceritakan kisah Nabi Nuh. Okey, dekat dalam surah Hud. Okey, terdapatnya kisah Nabi Nuh, okey, iaitu kisah yang bahtera tu. Okey, di mana pada waktu itu Nabi Nuh diberi tugasan untuk menyampaikan ilmu kepada kaum kafir waktu tu. Tapi waktu tu orang kafir tak percaya. Tak percaya sampai orang kafir berkata, "Hai Nuh, engkau pintar sekali berdebat membantah, maka banyak benar percakapan engkau sekarang. Baiklah engkau datangkan siksaan itu kepada kami jika engkau orang yang benar." Lepas tu tak lama tu Allah turunkan bala kepada kaum kafir tu, iaitu waktu tu Nabi Nuh dah buat bahtera. Okey, dah buat bahtera dan waktu tu Allah turunkan bala, iaitu ribut taufan yang orang kata yang sangat-sangat dahsyat sehingga air tu naik ke bumbung-bumbung rumah waktu itu. Jadinya orang-orang yang beriman pada waktu itu dah selamat naik ke atas bahtera Nabi Nuh. Tapi orang-orang yang tak beriman waktu tu mati. Mati sebabnya lemaslah sebab air waktu tu terlampau tinggi. Itu antara kisah Nabi Nuh. Seterusnya terdapat juga kisah Nabi Hud dekat ayat 50 hingga ayat 60, iaitu kisah kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Okey, dia menyembah berhala samalah dengan dekat kisah kaum Nuh, dia menyembah berhala. Jadinya Nabi Hud dah seru jangan menyembah berhala, menyembah Allah. Okey, tapi diorang waktu tu diorang ingkar, diorang tak nak ikut. Jadinya waktu tu juga orang-orang yang beriman Allah selamatkan. Jadi apa yang kena dekat kaum yang ingkar pada zaman Nabi Hud ialah angin yang orang kata sangat dahsyat waktu tu kena dekat diorang. Jadinya diorang pun mati. Okey, itu untuk kisah Nabi Hud. Seterusnya kisah Nabi Lut. Okey, Nabi Lut iaitu kisah yang waktu tu kaum Nabi Lut dia menyembah berhala. Okey, memang dia menyembah berhala dan dia membuat pekerjaan keji. Pekerjaan keji tu apa? Diorang membuat hubungan ataupun cinta lelaki sesama lelaki, bukan lelaki dengan perempuan. Macam tu zaman tu. Jadinya apa Allah bagi bala dekat diorang? Allah bagi gempa yang sangat-sangat hebat dan hujan batu dekat diorang. Jadi diorang pun semua musnah waktu tu. Hanya orang-orang yang beriman sahaja selamat. Pun sama. Itu antara kisah untuk Nabi Lut. Okey, seterusnya kisah Nabi Soleh. Okey, Nabi Soleh ni kaumnya yang nama Samud. Okey, waktu tu Samud tu dia tempat dekat dusun Arab yang dekat situ dia air tu kita boleh jumpa sikit je. Kalau dah nama dusun tu memang tak ada air lah, kawasan tu susah nak jumpa air. Jadinya waktu tu orang-orang yang tak beriman dia bunuh unta
bunuh unta, lepas tu tiba-tiba Allah pun bagi siksaan suara yang keras. Suara yang keras tu maksudnya pada zaman tu petir lah, petir yang kena kat kaum Samud tu, dan diorang pun mati. Itu antara yang ada dekat surah Hud lah. Dan ada juga ayat-ayat yang menceritakan tentang kepentingan pintu untuk bertaubat. Okey, ayat 52 iaitu istighfar dan taubat melapangkan dan memurahkan rezeki. Itu antara cerita yang ada dalam surah Hud. Jadi itu saja saya punya ulasan atau cerita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk masa akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.